Di semalam telah pun berlangsungnya Anugerah Buku Negara 2023 yang telah pun berlangsung di Dewan Tuanku Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris yang telah pun dirasmikan dan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Pada hari ini kami sangat berbesar hati untuk menerima dua tetamu. Salah seorangnya adalah penerima Anugerah Perdana Anugerah Buku Negara semalam. Kita bersama dengan Profesor Datuk Dr. Osman Bakar, penyandang kursi Al-Ghazali bagi bidang epistemologi dan kajian dan pembaharuan ketamadunan, ISTEC UIA, merangkap Profesor Emeritus Universiti Malaya, dan kita juga sangat berbesar hati bersama yang berbahagia Tan Sri Profesor Datuk Wira Dr. Abdul Latif bin Abu Bakar, pengerusi Lembaga Pengelola Yayasan Pembangunan Buku Negara, merangkap Profesor Universiti Islam Malaysia. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia, dan juga tahniah diucapkan kepada penganjuran Anugerah Buku Negara Tan Sri, dan juga tahniah juga diucapkan kepada Profesor di atas penerimaan Anugerah Perdana Anugerah Buku Negara semalam. Kita mulakan dengan Tan Sri dahululah, mungkin sedikit latar belakang mengenai Anugerah Buku Negara yang saya difahamkan telah pun bermula 18 tahun yang lepas, iaitu bermula pada tahun 2005 dahulu. Silakan Prof. Tan Sri. Terima kasih. Tahniah pada RTM sudi menjemput kami berdua. Sebenarnya berhubung Yayasan Pembangunan Buku Negara ni kita telah wujud pada 2005. Sebab kita terpanggil lah sebagai ilmuwan, kita terlibat dalam kegiatan, tak ada pun orang nak menghargai jasa-jasa penulis. Pertama sekali dia kena orang profesor, lecturer, guru-guru kerana ini penting dalam pembinaan negara, dalam mewarisi peradaban Melayu berdasarkan Islam. Jadi saya terfikirlah masa itu saya dalam Gapena melatih penulis-penulis lebih kepada generasi muda. Tapi sebagai ilmuwan kita tubuh Yayasan Pembangunan Buku Negara. Jadi bila ditubuh dipimpin oleh Tuan Haji Hassan Amzah sehingga sekarang. Jadi dia panggillah saya pengurusi jatuhkuasa penilai anugerah, dan seterusnya lantik saya sebagai pengurusi mengawal secara umum lah, menegur apa-apa sebagainya. Syukur Alhamdulillah perjalanan Yayasan Buku Negara ini berjalan dengan baik, diterima oleh seluruh pimpinan negara. Semua Perdana Menteri dah datang kita punya program. Dia melancarkan buku dan sebagainya. Ini satu penghormatan. Yang kedua, kita rasa gembira apabila ada penilaian buku dan ramailah para ilmuwan dan juga penerbit-penerbit menghantar buku pada kita untuk menilai. Kami komiti dalam sekretariat 45 orang, dan lepas tu kita akan endorse, kita hantar minta pandangan lah pada Majlis Profesor Negara. Sebab saya ahli Majlis Profesor Negara untuk nampak sebagai ambil bahasa lah cara ni. Jadi ini satu penghormatan. Saya rasa bila kita panggil pucuk pimpinan negara, mereka datang, dan insya-Allah kita berjuang, dan kita tak ada satu dana yang tetap kuat dan sebagainya. Sebab syukur Alhamdulillah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah kasih sikit bantuan, itu bantuan asas lah. Dan kita rasa kita mesti ada satu sekretariat yang betul-betul hebat. Sebab kita dalam Pembangunan Buku Negara ini telah buat imej banyak penerima anugerah, dan kita nak menghadapi sekretariat ASEAN pada 2025. Lagi 2-3 tahun lagi ni. Jadi saya rasa kita janganlah tunjukkan ekonomi, politik, pendidikan, tapi buku tu. Ini satu industri yang mementabakkan ilmu. Jadi saya peranan saya cakap dengan Datuk Perdana Menteri supaya kita bersedia jadikan sekretariat dan sebagainya, dan supaya orang nampak. Lepas tu kita buat networking, hubungan dengan negara-negara ASEAN. Pertama sekali yang mementabakkan bahasa Melayu. Kalau kita tak buat, siapa nak buat? Betul. Jadi bahasa Melayu di pesadah dunia, itu yang pertama. Yang kedua, dalam UNESCO berpendapat bahawa setiap satu negara itu akan diiktiraf sebagai penerima buku negara-negara buku, iaitu 2% daripada penduduk. Jadi Malaysia 32. Jadi 32,000 buku lah kena ada. Itu UNESCO punya Standard. Tapi kita tak sampai 20,000. Soalannya, apa terjadi? Buku kita, dia buku tak kisah. Buku, kitab-kitab apa je, asing itu ke buku. Right? Tapi buku yang berbentuk ilmiah, yang dihasilkan oleh para ilmuwan, para universiti, cukup banyak di universiti. Sebab mereka umumnya tak mau terbit sebab dari segi nilai pasaran. Ini pun satu masalah. Bila nilai pasaran terbit 2,000, nak habis 10 tahun pun seksa. Ini pun masalah. Jadi saya rasa dalam rangka ini saya
antara ada umur ni nak susunkan balik structure di mana cara teratur, yang mana buku-buku yang penting mesti letakkan perpustakaan dan anak-anak muda nak baca berdasarkan pada tema-tema tertentu. Dan ramai pergi perpustakaan, pergi bukan apa, dia duduk, dia baca buku cerita. Itu bolehlah sebagai tu kat rumah pun boleh, tapi dia pergi kat universiti, dia pergi pada bidang dia. Bila bidang dia, dia kaji, tengok. Lepas tu peringkat antarabangsa, peringkat kebangsaan. Jadi inilah usaha memutabatkan buku negara ini penting. Dewan Bahasa ada, tapi fungsi dia bukanlah sekuat nak dapatkan buku. Dia banyak kerja-kerja lain. Jadi Yayasan Buku Negara kita fokus. Sebab tu saya jadi pengurusi, saya minta rakan kongsi daripada ilmuwan, menilai buku, dan syukur Alhamdulillah penerima anugerah ini biasanya mendapat pengiktirafan untuk kenaikan pangkat. Itu saya gembira. Ke peringkat apa? Nak naik profesor, nak jadi pensyarah, dan jabatan-jabatan kerajaan pula kita beri keutamaan. Jabatan kerajaan pun ada juga menerbit buku. Kita nilai. Dan saya tiap-tiap tahun saya beri pada dia, oh hebat. Because jabatan kerajaan ni bukan apa, peruntukan duit dia banyak. Jadi banyak, jadi tak boleh salurkan pada penerbitan. Banyak. Jadi kali ni ada beberapa tiap-tiap tahun lah saya akhir-akhir ni, Alhamdulillah, respon bila dah ada ni, pihak-pihak kementerian pula akan berlumba-lumba lah. Kita nak buat ni. Akhirnya inilah khazanah warisan negara. Kita ada berapa? 20 kementerian, 30 kementerian ada buku. Jadi anak-anak muda akan baca dan bersemangat nak menjadi apa, pergilah ke kementerian berkata dah ada bukunya. Dan anugerah perdana telah pun berjaya dirangkul oleh Profesor, tahniah diucapkan, yang merupakan tokoh cendekiawan ulung alam Melayu dalam memertabatkan buku negara. Dan dalam penerbitan buku berjudul Knowledge, Tradition and Civilization, essays in honor of Profesor Osman. Profesor mungkin boleh latar belakang mengenai buku yang ditulis oleh Profesor ini sehingga mendapat anugerah perdana ini. Baik, terima kasih. Mengenai buku yang khusus disebutkan bagi anugerah yang anugerah buku negara itu merupakan sebuah buku yang didedikasikan kepada saya sendiri sebagai profesor, sebagai seorang sarjana. 25 esei dalam buku itu yang ditulis oleh tokoh-tokoh ilmuwan daripada seluruh dunia. Jadi itu mengenai buku itulah ya. Tapi buku itu sendiri merupakan pengiktirafan kepada sumbangan saya dalam bidang ilmu pengetahuan dan penulisan buku sejak saya menceburkan diri dalam dunia akademik dan bidang pendidikan lebih 50 tahun yang lalu. Jadi setakat ini saya sudah menghasilkan 44 buah judul buku tentang berbagai bidang Islam, ketamadunan, pendidikan, pendek kata tentang berbagai aspek dari segi tamadun Islam. Bagaimana Prof melihat perkembangan kepada penerbitan buku yang berbentuk ketamadunan itu di Malaysia sekarang? Ada tambahan-tambahan tetapi belum mencukupi. Ini penting. Saya rasa dengan adanya barisan muda, golongan muda yang berminat dengan ilmu ketamadunan, saya rasa akan bertambah. Sebenarnya kita seperti mana yang kita sedia maklum, bidang pendidikan ini ialah bidang yang serba meliputi, mencakupi semua termasuk dalam di bawah ketamadunan ya. Jadi kita sedia maklum juga bahawa sekian lama pusat-pusat pengajian tinggi di Malaysia, awam dan juga swasta telah mewajibkan mata pelajaran tamadun Islam dan juga tamadun Asia ya. Jadi sepatutnya dengan adanya dasar yang seperti itu, kita sebenarnya soal minat para akademik itu bertambah. Jadi saya rasalah insya-Allah, tapi masa sekarang ini belum. Seperti mana yang Tan Sri sebutkan ya, kita ada sasaran UNESCO. Berapa banyak buku yang perlu kita terbitkan, tetapi jauh
kebelakangan. Tan Sri, macam mana perlu melihat perkembangan penulis-penulis muda ini berbanding dengan penulis yang lebih senior seperti saya rasa Prof dan juga Tan Sri? menjadi masalah sedikit lah. Penulis muda kita dah lebih suka menulis dekat apa ni? WhatsApp ni. Itu banyak. Itu hebat. Note, semuanya dekat note. Jadi semua dah suka nak menulis. Jadi wartawan, individu cukup banyak. Wartawan, berjutaan wartawan di antara kita. Tapi berhubung dengan buku ilmiah, amat kurang. Jadi sebab itu saya amat kurang macam-macam cabaran. Pihak universiti pula, pihak kerajaan pula menetapkan kalau nak menulis dapat naik pangkat Scopus, bertaraf antarabangsa lah, dalam bahasa Inggeris lah. Ini pun satu masalah. Pihak kerajaan pula cari masalah. Jadi memberi tekanan kepada penulis. Sebenarnya ertinya pembangunan satu negara itu di dunia ialah mengutabatkan bahasa ibunda. Ilmuan ini lebih mudah disampai dalam bahasa ibunda dia. Jepun, Korea, China, bahasa ibunda dia. Tapi dan naik pangkat tak ada dia nak arahkan bahasa Inggeris, Scopus kita. Itu. Sebab tu saya menentang betul. Saya tak setuju. Masa saya terlibat dalam KPNA, Gabungan Film Nasional Malaysia, saya tak setuju. Sebab tu saya kata dulu universiti dia gila ranking. Dah, BC pun dah BC. Kita kena tegur. Kalau kita tak tegur, apa terjadi? Sistem tu berlanjutan. Dalam mewarisi peradaban Melayu berdasarkan Islam, kita kena kekal. Tradisi ilmu tu penting. Sebab bila dah tradisi ilmu dah ada, anak-anak kita pun suka membaca dan sebagainya. Jadi buku-buku dalam bahasa Melayu ada. Ini orang persoalkan, ada buku bahasa Melayu tak ada pun, macam mana kita nak jaga maruah. Jadi sebab pihak atasan pula universiti timbul tekanan. Serba salah. Jadi sekarang alhamdulillah tengok dah ada perubahan. Kalau saya boleh tambah ini gitu ya. Saya berterima kasihlah Tan Sri ya. Yayasan Pembangunan Buku Negara. Nama itu cukup cantik. Yayasan Pembangunan Buku Negara, dan dengan mengadakan majlis pengenalan buku ini merupakan satu cara untuk menggalakkan penerbitan buku. Tetapi saya nak sentuh sikit pasal pembangunan. Mungkin boleh difikirkan oleh yayasan. Pembangunan ini luas maknanya tu, ya. Bagi saya, pembangunan buku ni termasuklah soal apa yang saya katakan ini penaungan. Jadi kita tahu dalam sejarah Islam misalnya, buku-buku berkembang, tulisan berkembang kerana adanya para penaung. Dan para penaung pada masa itu memang terdiri daripada golongan pemerintah, di kalangan khalifah, di kalangan wazir-wazir atau menteri-menteri, di kalangan orang kaya. Ya. Jadi ini perlu digiatkan baliklah ya tentang konsep penaungan ini buku. Nah, tetapi satu lagi ya, saya rasa minat. Kita perlu menanam minat terhadap penulisan buku. Tidak ada minat yang lebih baik daripada minat yang diajarkan oleh agama Islam, iaitu minat terhadap penyebaran kebenaran, penyebaran ilmu pengetahuan. Kalau kita tidak ada minat itu, kita tidak akan menulis. Kalau kita ingin melihat lebih ramai orang menulis, mereka mesti mempunyai minat yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan. Ini bermakna bahawa minat itu sendiri perlu disuburkan. Tan Sri, mungkin sedikit kata-kata akhir daripada Tan Sri untuk kita merancakkan lagi industri buku dan juga kita nak memanggil lagi orang ramai supaya kita faham tentang ilmu itu, dan juga kita nak buat lagi, nak create lagi ramai lagi penulis muda ni, Tan Sri. Dalam aspek penulisan bahan-bahan berilmiah ini. Sebab tu Yayasan Pembangunan Buku Negara dah membuat cadangan dan Pihak Menteri setuju kita nak adakan kelab penulis di setiap universiti, yang di mana kelab itu terdiri daripada pelajar, pensyarah dan kaki tangan am. Kelab, kalau biasa kelab pelajar sebagai kita, itu yang pertama. Itu dah kita tubuhkan satu. Bila dah ada, masa itu kita akan berangka. Dan saya dah cakap dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ini kena ni, dan dia ada kasih sikit dana. Sebab kita bergerak, bukan senang nak dapat duit ni. Bila kata buku, orang tak kisah. Kalau artis-artis ya, anugerah artis itu, artis ini, hebat. Jadi insyaAllah dengan niat ikhlas dalam mewasi peradaban Melayu, kerajaan membantu dan pihak swasta akan membantu sebagainya, kita memutabatkan, kita betul mertabatkan anugerah buku negara macam dibuat di UC. Saya rasa paling hebat dan Perdana Menteri terpesona dan kasih sikit wang, dan kita akan teruskan usaha murni ini, dan kita harapkan menulis buku bukan saja di kalangan ilmuwan, semua pihak
Sebab tu pihak polis pun dia ada buku, pihak kementerian penerangan pun ada buku pengalaman. Pengalaman dia tu ceritakan. Jangan kata misalnya pengacara TV, bukan makna kerja mudah. Kena tinggalkan ni program sebagai ada isteri nak bersalin, dia kena ada buat program macam-macam. Jadi ini satu pengorbanan. Jadi kita lihat dengan ada buku ni tadi, kita dapat cerita. Bila dah dapat buku kita cerita, maka pihak radio, TV pula akan merakamkan. Benda ni saling kait-mengait. Sebab tu saya tegas dalam biasa pembangunan, insya-Allah kita tak give up. Walaupun dah 18 tahun ada, walaupun dana tak ada sangat, kita bergerak kerja kerana Allah. Jadi insya-Allah dengan ada profesor-profesor yang ada anugerah ni memberikan semangat, dan pihak kerajaan, pemimpin-pemimpin politik pun kenalah peka, kena buat peruntukan untuk rakyat tu pada pembangunan buku. InsyaAllah. Dan salah satu kami di RTM adalah mempromosikan. Semalam kita bersiaran secara langsung dan hari ini kita mempromosikan lagi Anugerah Buku Negara. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada Profesor Datuk Dr. Osman Bakar, penyandang kursi Al-Ghazali bagi bidang epistemologi dan kajian dan pembaharuan ketamadunan ISTEC UIA, dan juga merupakan Profesor Emeritus Universiti Malaya. Dan juga tahniah diucapkan juga kepada yang berbahagia Tan Sri Profesor Datuk Wira Dr. Abdul Latif bin Abu Bakar, pengerusi Lembaga Pengelola Yayasan Pembangunan Buku Negara, merangkap Profesor Universiti Islam Malaysia, kerana sudi bersama kita semua berkongsi berkenaan dengan Anugerah Buku Negara dan juga apakah yang dilakukan oleh yayasan dan juga apakah hal tuju selepas ini. Dan juga tahniah diucapkan sekali lagi di atas anugerah perdana yang telah pun diterima oleh Profesor.